Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Adlika dan juga Dr. Anwar. Dalam video ini Imran ingin menerangkan dan juga menerangkan dengan tujuan untuk mengajak sebenarnya kita bertiga untuk membincangkan kesinambungan 3 kursus iaitu fizik moden, fizik kuantum 1 dan fizik kuantum 2. Jadi kalau Dr. Adlika dan Dr. Anwar lihat kan pemetaan yang Imran buat tu, untuk kursus fizik moden, fizik kuantum 1 dan fizik kuantum 2 ni, Imran dah susun urutannya tu rasa berkait sebab fizik moden ni adalah permulaan untuk pelajar itu meneroka fizik yang melampaui fizik klasik. Right? Jadi bermula sebenarnya kalau kita lihat bermula saja akhir tahun 2 tu pelajar dah mula meninggalkan fizik klasik, dia dah mula nak masuk ke fizik moden ataupun fizik kuantum. Right? Jadi fizik moden ni ditawarkan pada semester kedua tahun kedua. Fizik kuantum 1 pula ditawarkan pada semester 1 tahun ketiga. Kemudian fizik kuantum 2 semester selepas tu lah. Jadi kelebihan masa ketiga-tiga kursus ni adalah ianya berturutan. Jadi pelajar tidak ada jurang yang sangat besar lah daripada satu kursus ke kursus yang lain. Right? Jadi Imran nak tunjukkan pemetaan ataupun senarai tajuk-tajuk yang telah Imran usahakan. Jadi dalam fail ni apa yang Imran telah buat adalah Imran telah meletakkan ketiga kursus ni, fizik moden 3 jam kredit, fizik kuantum 3 jam kredit dan fizik kuantum 2 pun 3 jam kredit juga. Jadi 3 jam kredit jadi agak banyak lah, agak berat lah. Tapi sebab ini semua adalah kursus teras yang mana semua pelajar kena ambil. Jadi bila kursus teras tu artinya kita kena fikir bahawa ini adalah perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh seorang mahasiswa fizik. Right? Dan barangkali ini juga akan menjadi asas kepada kursus-kursus pilihan yang lain macam fizik keadaan pejal, fizik astronomi, astrofizik, keaktifan am dan semua tu. Jadi dalam fail ini apa yang Imran telah buat adalah ada beberapa baris kat sini. Yang baris yang paling atas kali ni Imran letakkan wawasan ataupun matlamat kursus ni. Maksudnya kesemua tulis ni dia lebih menjawab soalan apa yang kita nak pelajar ketahui daripada kursus ni. Misalnya kalau kursus Imran fizik moden kan, apa kalau orang tanya apa yang Imran nak pelajar ketahui daripada kursus fizik moden ni, Imran nak pelajar tahu dua perkara. Pertama, Imran nak tunjukkan kepada diorang yang fizik klasik ni tidak boleh digunakan untuk fenomena bertenaga tinggi. Justru kita perlukan kerelatifan khas. Itu perkara yang pertama. Kemudian Imran juga nak menunjukkan kepada pelajar yang fizik klasik ni tidak boleh digunakan bila kita bercakap tentang fenomena pada tahap keatoman. Jadi kita perlukan fizik kuantum. Jadi fizik moden ni bertindak sebagai gerbang kepada fizik kuantum 1 dan fizik kuantum 2. Right? Imran rasa bila kita menulis matlamat kursus ni penting untuk kita tidak terlalu spesifik, tapi kita cuba tanya diri kita, apa dua perkara, apa tiga perkara yang aku nak pelajar ingat, yang aku nak pelajar ketahui daripada kursus aku, supaya kita dapat betul-betul menemukan intipati kursus kita. Right? Kemudian untuk fizik kuantum 1 pula, apa yang Imran telah lakukan, ni cadangan Imran lah. Pada pandangan Imran, tujuan ataupun matlamat kursus fizik kuantum 1 ni dia ada dua. Satu, nak tunjukkan kepada pelajar yang dua
prinsip asas fizik kuantum ni adalah pengkuantuman dan juga ketakpastian. Right? Kita nak tunjuk yang fizik kuantum ni terbina daripada dua prinsip ni, dan masa kita kena ingat juga yang ini adalah pengenalan kali pertama pelajar-pelajar ni kepada fizik kuantum. Jadi agak berguna masa untuk kita sering membandingkan apa yang dipelajari dalam fizik kuantum tu dengan apa yang mereka telah pun pelajari dalam mekanik klasik atau fizik klasik sebelum ni. Misalnya kalau kita nak bercakap tentang harmonic oscillator, kan, kita cakap tentang quantum harmonic oscillator dalam fizik kuantum 1. Berguna juga kalau kita membandingkan dengan classical harmonic oscillator dalam mekanik klasik. Jadi pelajar dia boleh mengintegrasikan apa benda baru yang belajar ni dengan benda yang lama yang dah sedia pelajari, dan rasa itu akan memperkukuhkan kefahaman dia orang dan akan mengurangkan rasa kejanggalan, rasa kekok untuk subjek baru ni. Kemudian matlamat yang kedua untuk fizik kuantum 1 Iman rasalah adalah kita nak tunjukkan betapa utamanya, betapa pentingnya persamaan Schrödinger ni. Persamaan Schrödinger ni sepenting hukum-hukum Newton dalam mekanik klasik. Jadi kalau dalam mekanik klasik, kemuncak ataupun perkara yang paling penting dalam mekanik klasik adalah hukum gerakan Newton, maka dalam fizik kuantum perkara yang paling penting adalah persamaan Schrödinger. Right? Dan untuk fizik kuantum 1 ni merasa kita boleh tunjukkan macam mana persamaan Schrödinger ni boleh digunakan untuk menerangkan fenomena kes-kes ringkas. Right? Kemudian untuk fizik kuantum 2 pula, Iman rasa dia berkesinambungan daripada fizik kuantum 1, memang kena berkesinambungan lah daripada fizik kuantum 1. Dan apa yang mencadangkan adalah dalam fizik kuantum 2 ni, kalau dalam fizik kuantum 1 kita menunjukkan kegunaan persamaan Schrödinger untuk kes-kes ringkas, infinite square potential, infinite barrier, lepas tu finite square potential, lepas tu finite barrier, kemudian step potential, kan, benda kes-kes ringkas. Sebagaimana bila kita ajar mekanik kepada pelajar tahun 1 kan, kita akan ajar a block on a table, a block on inclined plane, a block on a pulley, kan. Itu adalah masalah-masalah lazim yang biasa diberi untuk mekanik. Jadi dalam fizik kuantum pun kita rasa kita mulakan dengan kegunaan persamaan Schrödinger untuk kes ringkas, tetapi dalam fizik kuantum 2 ni kita boleh menunjukkan kegunaan persamaan Schrödinger ni ke atas sistem-sistem yang lebih menghampiri sistem sebenar, which is closer to real system. Jadi kita bercakap tentang sini Iman cadangkan kita lihat pada 3 sistem. Satu, sistem kuantum 1 elektron, kedua sistem kuantum 2 elektron, dan akhir sekali molekul. Right? Kemudian satu lagi, dan ini terpulang, ini sekadar cadangan Imran lah. Imran rasa kita juga boleh mengambil peluang fizik kuantum 2 ni untuk memperkenalkan formulasi alternatif fizik kuantum. Sebab kita tahu formulasi yang paling masyhur dalam fizik kuantum adalah formulasi Schrödinger lah, mekanik gelombang. Tetapi ada juga formulasi alternatif, misalnya metrik mekanik metrik oleh Heisenberg, dan juga kamera lintasan oleh Feynman. Jadi rasa berguna juga kalau pelajar tahu bahawa ada cara lain untuk melakukan fizik kuantum ni. Sebagaimana bila pelajar belajar mekanik, mereka boleh menggunakan pendekatan tenaga, pendekatan daya, kemudian boleh Hamiltonian, Lagrangian dan semua ni, kan. Masa agak berguna untuk pelajar kita kalau kita boleh tunjukkan yang sebenarnya untuk menyelesaikan satu masalah, sebenarnya fizik menawarkan banyak pendekatan berbeza, dan setiap satu pendekatan tu ada kelebihan dan kekurangan je lah. Jadi saya rasa kalau pelajar boleh ditunjukkan benda tu juga, memperkenalkan formulasi alternatif ni, ini agak bagus lah rasa. Tapi saya rasa kita kena
ambil kira juga kalau fizik kuantum 1 dah menitik beratkan formulasi mekanik gelombang, the wave mechanics, Iman rasa perlu untuk fizik kuantum 2 pun perlu turuti itulah. Iman rasa kalau tiba-tiba fizik kuantum 2 ni kita bertukar kepada formulasi mekanik metrik, pelajar, Iman khawatir pelajar akan rasa macam akan rasa terbeban. Yalah sebab yalah kalau pelajar tu pelajar yang sederhana atau pelajar yang lemah, kita ubah simbol pun mereka akan pening kepala kan. Jadi untuk mengurangkan risiko pelajar keliru, Iman rasa mungkin kita boleh sepakat bahawa formulasi fizik kuantum yang kita nak titik beratkan kepada pelajar adalah formulasi mekanik gelombang. Kemudian formulasi metrik mekanik dan kamera lintasan tu, itu semacam pengenalan sajalah. Kalau mereka nak tahu lebih lanjut, mereka boleh belajar di peringkat sarjana nanti. Right? Jadi kita pada masa sama kita tak mau mengelirukan pelajar dengan membebankan diorang dengan begitu banyak formulasi alternatif. Tapi pada masa yang sama kita nak pelajar tahu bahawa formulasi mekanik gelombang ni hanya satu saja formulasi yang digunakan. Ada formulasi lain juga. Jadi nak mencari keseimbangan di antara kedua-dua tuntutan tu dia mencabarlah, tapi masa kita, sebab kita ahli dalam bidang ni, jadi masa kita boleh buat insya-Allah. Okey. Kemudian di barisan kedua ni Imran telah senaraikan tajuk untuk kursus yang Imran ajar lah, Imran ajar fizik moden, jadi Imran senaraikan sini tajuk-tajuknya lah. Imran bahagikan kepada pertamanya memulakan dengan gerakan relatif berkelajuan rendah. Jadi ini kemuncaknya adalah transformasi Galileo. Ini masih untuk this is non-relativistic relativity lah. Kemudian baru masuk ke dalam teori kerelatifan khas. Kemudian akhir sekali Imran baru masuk ke fizik keatoman. Jadi yang ini, bahagian ini dia dibetakan kepada bahagian ini, manakala yang ini pula yang ini pula dipetakan kepada bahagian yang ini. Right? Jadi kita boleh lihatlah macam mana matlamat kursus tu dia dipetakan kepada tajuk-tajuk kursus tu. Right? Dan tajuk-tajuk kursus ni dia tak semestinya muktamad yang ni, sebab bilangan tajuk kursus ni juga bergantung kepada masa yang adalah berapa minggu kita ada. Dua, bergantung juga kepada tahap penguasaan pelajar tu. Right? Kadang-kala kita sangka kita boleh selesaikan ni mungkin yang dua atas ni dalam separuh semester. Tapi kalau pelajar tu kita dapati pelajar tu je tak boleh pergi selaju yang kita nak, maka mungkin kita kena luangkan lebih banyak masa untuk ni, dan mungkin kita kena kurangkan juga topik-topik kat sini, asalkan mereka tahu bahawa fizik klasik tu terbatas untuk rantau berkelajuan tinggi. Tapi itu tak maksudnya kita kena cover semua tajuk-tajuk di sini, right? Kita boleh pilih tajuk-tajuk penting yang pada hemah kita akan membuktikan, akan menampakkan kepada pelajar tu yang fizik klasik tu memang terbatas untuk rantau berkelajuan tinggi, right? Jadi Imran rasa kalau kita dah jelas apa matlamat kursus tu, senarai tajuk kursus ni akan ada kebebasan lah. Kebebasan dari segi apa tajuk yang kita nak ajar, satu. Kemudian untuk setiap tajuk tu berapa dalam kita nak pergi. Adakah kita nak pergi sekadar pengenalan saja ke, ataupun kita nak pergi dalam kepada aspek matematiknya kan, contoh-contoh yang rumit kan. Jadi kita ada kebebasan untuk menetapkan betapa luas dan betapa dalamnya kita nak mengajar suatu tajuk tu. Itu ruang kebebasan kita sebagai pensyarah. Tetapi asalkan matlamat kursus tu tercapai, right? Misalnya macam fizik keatoman ni, mungkin Imran rasa sidang katot ni manakala pelajar dah belajar sewaktu di pra-universiti, jadi Imran tak perlu nak ajar. Jadi Imran boleh gugurkan
tajuk ni dan terus kepada struktur atom Rutherford dan Bohr. Tapi asalkan tajuk-tajuk yang diajar tu cukup untuk menunjukkan kepada pelajar yang fizik klasik ni terbatas untuk rantau keatoman, Imran rasa itu sudah bagus. Jadi Imran jemputlah Dr. Alika untuk menyenaraikan tajuk-tajuk untuk kursus fizik kuantum 1 di sini dan Dr. Anwar untuk menyenaraikan tajuk-tajuk untuk fizik kuantum 2 di sini. Kemudian yang terakhir sekali, di barisan terakhir ni, ini adalah cadangan tajuk oleh pensyarah selain daripada pensyarah khusus. Jadi ini Imran dah hitamkan ini sebab Imran ajar fizik moden, jadi Imran tak perlulah isi kat sini. Cumanya ini adalah cadangan Imran untuk cadangan tajuk lah daripada pihak Imran untuk fizik kuantum 1 dan fizik kuantum 2. Mungkin Imran nak tarik perhatian pada fizik kuantum 1 sebab ada perkara dalam fizik kuantum 1 ni yang Imran telah pindahkan fizik moden, kesan fotoelektrik dan juga sifat zarah gelombang ni. Asalnya ini dia ajar dalam bahagian ni. Tetapi disebabkan Imran nak membuat ruang untuk struktur nuklear sinar X ke radioaktifan ni, yang sebelum ini diajar dalam fizik atom dan juga fizik massa, tapi memandangkan tak ada dah fizik atom dan massa, jadi Imran rasa pelajar masih kena tahu pasal benda-benda ni. Jadi Imran muatkan ke dalam fizik moden. Tapi bila nak masukkan tu, maka ada kursus, ada tajuk yang kena digugurkan lah. Sinaran jasad legap ni memang biasanya akan digunakan sebagai permulaan untuk menunjukkan kelahiran fizik kuantum lah. Kesan fotoelektrik ni, ianya sudah diajar di peringkat prauniversiti, STPM dan juga asasi. Dan dalam silibus fizik SPM yang terbaru, ada diajar kesan fotoelektrik ni. Jadi kalau Dr. Adika merasakan tak perlu, dan boleh digugurkan lah. Right? Imran pun sebenarnya tak tahu nak letak mana kesan fotoelektrik ni dan sifat zarah gelombang ni, sebab mungkin boleh diletakkan di awal fizik kuantum 1, tetapi dia akan mengambil ruang lah daripada tajuk-tajuk yang seterusnya. Misalnya asas fizik kuantum, di sini kita terangkan pasal persamaan Schrödinger dan persamaan prinsip ketakpastian Heisenberg. Di sini kita terangkan pasal operator, fungsi gelombang, fungsi eigen, penormalan, nilai jangkaan dan semua itulah. Kemudian yang ini adalah untuk yang ini dipetakan kepada ni kan, menunjukkan contoh kegunaan persamaan Schrödinger untuk kes-kes ringkas. Jadi Imran butihkan di sini aplikasi persamaan Schrödinger ke atas keupayaan satu dimensi, one dimensional potential, kemudian ke atas keupayaan lebih daripada satu dimensi. Dan di sini Imran susunlah daripada infinite potential, finite barrier, finite potential, infinite barrier, step potential, lepas tu tunneling, harmonic potential. Right? These are standard quantum mechanical problems in introductory quantum mechanics, quantum physics. Yang ini dia baru lain sikit sebab kita dah mula bercakap tentang keupayaan yang lebih daripada satu dimensi. Kenapa Imran tak sini? Sebab Imran nak habiskan, Imran nak mencapai ke atom hidrogen. Right? Atom hidrogen ni ada juga di sini bila cakap pasal struktur atom Bohr ni kan, dah ada sini. Jadi sambungannya di sinilah. Right? Tapi kalau tak boleh sampai ke atom hidrogen pun, merasa ini kita boleh anjakkan masuk ke fizik kuantum 2. Right? Mungkin kita boleh tumpukan hanya kepada aplikasi persamaan Schrödinger ke atas keupayaan satu dimensi saja. Kita pastikan yang pelajar kita betul-betul kukuh untuk ke semua sistem-sistem ini. Right? Kemudian untuk fizik kuantum 2 pula, apa yang cara Imran susun ni adalah mula-mula Imran ini untuk kegunaan persamaan Schrödinger ke atas sistem satu elektron, so hidrogen lah. Right? Jadi Imran ini ni untuk satu elektron. Right, satu elektron. Okay. Kemudian yang ini Imran masukkan topik-topik
yang melibatkan perturbation theory, right? Teori usikan. Sama ada time independent ataupun time dependent lah. Jadi ini dia akan menjurus kepada macam mana atom tu berinteraksi dengan gelombang elektromagnet, right? Kemudian yang ini pula kegunaan persamaan Schrödinger ke atas atom yang mempunyai 2 elektron, right? Ini 1 elektron, ini 2 elektron. So ini pula yang ini di sinilah ini yang 2 elektron di sini, right? Dan ini kemuncak dia adalah atom hidrogen lah. Dan ini kita dah mula masukkan prinsip percubaan Pauli sebab bila kita dah mula ada 2 elektron tu dan kita kena ambil kira tentang spin dan semuanya lah. Kemudian akhir sekali kegunaan persamaan Schrödinger ke atas molekul. Ini dah masuk tentang ikatan, tentang bonding semuanya lah. Dan ini Imran petakan ke yang inilah. Right. Kemudian yang akhir sekali barulah masuk formulasi alternatif fizik kuantum, mekanik matrix dan kamera lintasan. Jadi ini adalah cadangan Imran lah. Dia tak semestinya Dr. Alika dan Dr. Anwar menerima kesemuanya, cuma ini boleh dipertimbangkan. Kalau ada yang bermanfaat dari sini maka boleh digunakan. Kalau tak ada dan tak mengapalah, cuma Imran rasa penting untuk kita senaraikan buat macam mana sebab kita nak selaraskan ketiga-tiga kursus ni. Jadi Imran rasa kita patut we should lay what we wish for from other courses on the table, right? Jadi sekurang-kurangnya kita tahu apa yang pensyarah lain harapkan daripada kursus kita. Dan jadi di bahagian bawah ni Imran ada sediakan ruang. Di sini Dr. Alika boleh senaraikan apa tajuk-tajuk yang Dr. Alika rasa wajar Imran ajar dalam fizik moden dan apa tajuk-tajuk yang wajar Dr. Anwar ajar dalam fizik kuantum 2. Kemudian yang ini pula Dr. Anwar boleh tuliskan, boleh cadangkan apa tajuk-tajuk yang wajar Imran ajar dalam fizik moden dan apa tajuk-tajuk yang wajar Dr. Alika ajar untuk fizik kuantum 1. Jadi sekurang-kurangnya bila kesemua tajuk ni dah ada di sini, terpamer di sini, jadi kita boleh lihat apa yang bertindih, apa yang mungkin boleh dikesampingkan, apa yang boleh diberikan penekanan yang lebih, right? Dan Imran rasa itu akan menjadikan proses pembangunan performa ni lagi mudah lah, right? Sebab kita tak akan buat banyak kali kerja dan kita boleh berkongsi pengalaman dan idea sesama kita, right? Jadi Imran jemputlah Dr. Anwar dan Dr. Alika untuk membaca apa yang telah dituliskan di sini dan kemudian melengkapkannya. Imran rasa kita boleh jadikan ini sebagai permulaan lah, sebagai persiapan awal sebelum kita mengadakan pertemuan secara bersemuka untuk membincangkan, untuk memuktamadkan apa tajuk-tajuk yang patut diajar dalam satu kursus ni. Jadi anggap ni semacam kerja rumah lah kiranya, supaya tidaklah bila kita bertemu nanti baru kita nak fikir apa yang kena ajar. Sebenarnya kita dah ada gambaran dan kita boleh buat keputusan dengan cepat bila kita adakan pertemuan nanti, right? InsyaAllah mungkin Iman nak cadangkan dalam minggu depan, sebab perkara ni masa kalau setiap seorang daripada kita dah tahu apa sempadan dia. Maksudnya untuk fizik atom ni aku patut ajar daripada mana ke mana. Kemudian fizik kuantum 1 ni daripada mana ke mana. Kemudian fizik kuantum 2 ni daripada mana ke mana. Bila kita dah jelas sempadan tu, dan kita boleh mula mengisi ruang dalam tu lah. Right? Jadi itu harapan Imran lah. Dan biasanya bila kita nak bina silibus, mereka bentuk silibus ni, sebenarnya kursus yang paling penting sekali adalah kursus yang akhir sekali ni, sebab bila kita nak bina silibus, kita menggunakan prinsip yang dipanggil backward design. Maksudnya kita mulakan dengan apa yang kita nak, apa matlamat akhir kita, apa yang kita nak capai akhirnya. Jadi
kesemua apa yang Imran ajar dalam fizik moden ni, dia mesti menyokong apa yang akan dipelajari dalam fizik kuantum 2 dan apa yang akan dipelajari dalam fizik kuantum 1, right? Imran tak boleh shock sendiri nak mengajar semua ni tapi dia tak ada kesambungan dalam fizik kuantum 1, fizik kuantum 2. Itu tak boleh sebab itu akan memangsakan pelajar. Pelajar akan rasa kenapa Sir Imran ajar macam ni, lepas tu Dr. Lika ajar macam ni, kemudian Dr. Anwar ajar macam ni. Kan? Kita akan merumitkan proses pembelajaran tu kepada pelajar. Jadi bila kita berbincang macam ni, kita sebenarnya bukan saja membantu diri kita bila nak bangunkan kursus ni, tapi kita juga membantu pelajar kita. Dengan harapan yang pelajar kita tidak akan tak sukalah kursus yang kita ajar tu, right? Jadi Imran akan kongsikan pautan untuk file ini. Jadi Dr. Anwar dan Dr. Alika boleh edit lah bila ada masa. Jadi sekian, terima kasih atas kerana sudi mendengar dan terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa lah untuk melakukan perkara ini. Jadi sekian, terima kasih.